Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, dikatakan keadaan ekonomi Malaysia semakin membimbangkan. Dengan kadar FDI yang merosot, pelabur-pelabur lari atau ada yang tutup kilang menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Namun jawapan yang diberikan oleh menteri berkenaan adalah sesuatu yang sangat memeranjatkan. Katanya kurang kemasukan pelabur sebab menteri ini memilih pelabur. Wow, pilih pelabur, rasa lawak sekali. Hari ini juga bekas Perdana Menteri Najib Razak menyerang menteri berkenaan dan mengatakan beliau telah gagal mengurus ekonomi dan ini akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat dan ekonomi negara akan sukar dan mengambil masa untuk pulih. Apapun, mari kita lanjut berita seterusnya. 3 hari bulan April 2021. Najib terus londe kegagalan Azmin urus ekonomi. Indeks pengurusan pembelian PMI seluruh dunia melonjak ke purata 55 poin dalam laporan terbaru. Dikeluarkan semalam ekoran pemulihan ekonomi dunia setelah vaksin mula diberi secara laju di negara-negara barat. Indeks PMI global pada 55 poin adalah paling tinggi sejak 10 tahun yang lalu. Namun Malaysia antara 4 negara dalam dunia yang masih pada paraf negatif di bawah markah 50. Katanya kita jauh di bawah paras purata dunia. Bagi bulan Mac, indeks PMI adalah indeks arah aliran tren ekonomi dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Ia terdiri pada indeks penyebaran yang merumuskan sama ada keadaan pasaran seperti yang dilihat oleh pengurus pembelian berkembang, tetap sama atau berkontrak. Tujuan PMI adalah untuk memberi makluman tentang keadaan perniagaan semasa dan masa hadapan kepada pembuat keputusan, penganalisis dan pelabur syarikat. PMI utama adalah bilangan dari 0 hingga 100. PMI di atas 50 mewakili pengembangan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bacaan PMI di bawah 50 mewakili penguncupan dan bacaan pada 50 menunjukkan tiada perubahan. Sektor pembuatan Malaysia tetap terjejas walaupun negara-negara lain telah pulih. Malaysia terkesan dengan pelaksanaan darurat dan gantung perlembagaan, manakala Thailand terkesan dengan rusuhan dan demonstrasi besar-besaran melawan kerajaan sejak bulan Disember yang lalu. Myanmar pula terkesan dengan rusuhan berskala besar, ekoran perebutan kuasa dan pelaksanaan darurat. Indeks bagi negara China di atas 50 markah agak stabil sebab negara tersebut adalah negara paling awal memulih dari pandemik COVID-19. Malah Malaysia satu-satunya negara sahaja dalam ASEAN yang tetap merah di bawah paras 50 sepanjang tempo 7 bulan lalu. Indonesia pula mencatat indeks PMI yang lebih tinggi dalam sejarah untuk bulan Mac 2021. Negara kita semakin ketinggalan di ASEAN dan di dunia sebab kerajaan hari ini nak kekalkan kuasa dengan apa jua cara walaupun yang rugi adalah rakyat dan negara. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi kita dilihat PMI negara Malaysia berada pada paras negatif di bawah 50 dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, khususnya seperti negara Indonesia. Dan antara penyebabnya karena Malaysia mengisytiharkan darurat dan juga pelaksanaan PKP yang berlarutan sehingga kini. Jadi saudara dan saudari, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, doa ton keinginan. Sekian, bye-bye.